Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini kita akan review hasil daripada kamera Xiaomi 11T Pro berdasarkan daripada data yang dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab di Paris yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test dalam bahagian audio, bateri, display dan juga image quality. So tanpa buang masa lagi, jom kita tengok. Alright guys, kalau kita tengok dekat sini Xiaomi 11T Pro camera test, good exposure and dynamic range. So memang Xiaomi 11T Pro ni memang ada good exposure dan dynamic range lah. Dan untuk 11T ni dia telah mendapat nombor 56 dalam global ranking. So jom kita tengok spek untuk kamera ni sikit. Untuk primary camera dia ada 108 megapixel sensor dan ada 12 megapixel output dengan aperture f1.75. So tak pasti kenapa dia ada 108 megapixel tapi output dia cuma 12 megapixel. Mungkin untuk compress detail di dalam 12 megapixel tu kita tengok nanti hasil gambar macam mana. Untuk ultra wide ada 8 megapixel sensor f2.2 aperture lens. Untuk makro dia ada 5 megapixel sensor dengan f2.4 aperture lens. Untuk video dia boleh record sehingga 8K 30 frame per second, 4K 60 frame per second, 1080 60 frame per second dan dia ada HDR10+. Okey, jom kita ke bahagian exposure dan juga contrast. Okey, sebelum tu kita tengok satu gambar yang general yang DxOMark ni akan tangkap setiap kali dia orang review kamera. So jom kita tengok gambar ni. Alright guys, so dari segi detail, kalau kita tengok memang detail juga gambar ni. Dari segi exposure memang cantik, dari segi white balance pun nampak cantik, dari segi dynamic range pun nampak cantik. So kalau kita zoom sikit, detail ni memang best. Dan kalau kita zoom dekat subjek yang belakang, kita boleh nampak dia agak blur sikit. Mungkin disebabkan oleh depth of field yang agak nipis lah dekat kamera ni. Okey, tapi satu benda yang saya perasan adalah dekat langit ni dia ada satu benda yang weird. So dia macam artifact juga. Dia mungkin di-create semasa image ni diproses. Mungkin untuk nak dapatkan HDR yang nice tu, dia telah mencipta satu artifact dekat bahagian atas gambar ni. So kalau kita tengok dari segi noise, yes, memang kita boleh nampak noise dekat baju yang gelap ni. Dan kita tengok dekat bahagian lain kalau ada something yang lain. Okey, dekat bahagian awan ni kalau kita perasan dia ada shadow macam halo sikit. Tak tahu ni adalah disebabkan oleh efek HDR ataupun apa. Dekat bahagian atas bangunan ni kalau perasan dekat hujung-hujung ni, di setiap hujung ni dia ada halo dan dia ada gelap. Dia macam ada shadow dekat setiap sisi hujung bangunan ni. Kalau perasan dekat bahagian atas ni pun sama, dia jadi gelap. Kita tak tahulah, ini mungkin gelap ni mungkin warna dia memang gelap. Tapi untuk part yang tak gelap ni, untuk satu warna aja kita boleh nampak ada satu line dekat garisan-garisan hujung ni. Okay, sama aja dekat bahagian sini pun, dekat bahagian sini pun ada sama juga. Alright, nice. Kita tengok bahagian exposure dan juga contrast. Okay, kalau kita tengok dekat sini accurate target exposure dan juga wide dynamic range. So jom kita tengok gambar tu secara lebih dekat. Dari segi color kita nampak color dia agak vibrant lah guys. Contrast dia cantik. Dari segi detail pun nampak nice. Dekat kawasan sini kita tak nampak ada noise sangat. Dari segi dynamic range dia memang best lah. Kawasan yang gelap kita masih lagi nampak ada detail. Okay, kawasan ni kita tak nampak sangat lah. Tapi at least kawasan-kawasan yang gelap macam ni detail dia tak hilang. Dan kawasan yang cerah pun detail dia tak hilang juga. Alright, next kita ke bahagian color. Okay, kalau kita tengok dekat sini strong saturation can look unnatural. So macam tadi saya cakap, untuk gambar sebelum ni pun kita nampak vibrant. Dan dekat bangunan ni kita boleh nampak yang color putih dia telah menjadi kebiruan. So dia macam biru langit sikit lah guys. Apapun gambar ni memang nampak vibrant gila lah. Alright, next kita ke bahagian texture. Okay, gambar ni di shoot dalam keadaan low light, yang mana ada sedikit sangat lampu dekat sini. So kebanyakan kawasan dalam gambar ni memang gelap habis lah. So jom kita tengok dulu gambar ni. Okay, untuk exposure dekat muka subjek ada highlight clipping sikit dekat bahagian ni. Untuk exposure dekat tempat cahaya keluar ni pun ada highlight clipping. Dan untuk bahagian yang lain agak gelap lah guys, tak nampak apa-apa detail pun dekat bahagian bawah ni. Dan dari segi noise kita boleh nampak ada noise sikit. Dan kalau kita tengok laporan ni, dia low level of detail. Yes, detail memang tak ada sangat. Dan juga ada highlight clipping. Ok, next kita tengok untuk noise outdoor pula. Outdoor noise, jom kita tengok gambar ni dengan lebih dekat. Lighting untuk gambar ni memang nice lah guys. So kita boleh nampak yang lighting dia tak tahu macam mana datang ni. Ada cahaya daripada arah
sebelah depan kalau kita tengok, tapi sebenarnya cahaya ni datang dari arah sini. Tak tahu macam mana daun yang dekat bahagian tepi ni boleh kena cahaya. Sepatutnya kalau cahaya datang daripada arah sini, dia dah terlindung dengan daun yang ni, so sepatutnya akan appear shadow dekat sini. Sini pun sama, akan terlindung. Tapi kalau kita tengok dekat sini memang dia cerah. Tak tahulah light tu datang dari arah mana. So kalau dari arah sini untuk daun ni, yes, memang betul. Dan sepatutnya daun yang dekat area sini nampak macam ni lah. So dia ada bahagian yang ada shadow. So kalau kita zoom dekat bahagian atas ni, kita boleh nampak yang gambar ni tak berapa sharp lah bahagian belakang. Untuk bahagian depan ni memang sharp gila, tapi untuk bahagian belakang ni langsung tak sharp. So depth of field dia memang agak nipis, yang mana tempat yang kita fokus tu memang akan kekal sharp, cantik, tapi bahagian yang belakang yang kita tak fokus, dia akan jadi blur. So kalau kita zoom dekat bahagian yang gelap ni, kita boleh nampak memang ada noise lah dekat kawasan yang gelap, tapi noise ni memang agak sedikit lah dan tak mengganggu pun gambar kita ni. Alright, kalau kita tengok laporan ni memang ada noise in the sky lah dia tunjuk. Ok, next kita ke bahagian bokeh. Ok, untuk gambar bokeh, jom kita cari tempat yang berambut dulu. Yes, macam yang saya expect, kawasan ni ada artifact, ada tempat yang nampak tak natural, so dia tak mampu untuk nak cover dengan baik dekat kawasan yang berambut, yang mana dia dah tinggal satu artifact yang macam ni, dia tak mampu nak blur kan. Dan dekat bahagian atas ni pun kita boleh nampak dia macam weird sikit, dan dekat sini dia punya transition antara tempat yang tak blur dengan blur tu dia agak hard sikit lah, dia tak soft. So overall dari segi bokeh nampak cantik. Ok, dekat jam ni pun dia ada masalah sikit, tali jam tu. Dari segi color nampak macam color Canon guys, dan dari segi dynamic range dia pun memang best lah. Dari segi tone daripada gelap ke cerah tu nampak sangat-sangat best. Alright, jom kita tengok gambar untuk malam pula. Seperti biasa, gambar malam dekat kawasan ni memang high contrast gila lah. Ada satu screen yang sangat-sangat cerah dekat sini, dan kawasan taman ni cuma disinari oleh lampu-lampu yang kecil-kecil macam ni saja. So untuk phone yang betul-betul padu, dia sebenarnya boleh nampak ada bangunan dekat bahagian belakang ni, dan kontras dekat sini dia boleh naikkan, memang best. Tapi untuk Xiaomi 11T Pro ni nampaknya dia tak dapat nak buat kerja yang bagus dalam keadaan yang kontras tinggi macam ni. Kalau kita boleh tengok screen ni memang hilang gila detail, dan untuk kawasan taman exposure dia cantik lah. Cumanya kalau kita tengok detail dia tak ada, detail dia dah jadi macam nampak digitalized, nampak macam lukisan sikit. So kalau kita tengok detail yang dekat masih lagi preserve lah, tapi detail yang jauh kita tak nampak dia real sangat. Untuk kawasan yang gelap memang dia tak mampu nak naikkan dia punya exposure. So itu sahajalah yang kita boleh nampak dekat sini. Alright, next kita tengok artifact. Ni adalah outdoor, gambar outdoor. So kalau kita boleh nampak dekat sini dia ada color moy. Tak pasti macam mana sebutan moy ni, tapi dia ada color yang tak konsisten lah dekat bahagian blazer subjek kita ni. Alright, next kita tengok untuk bahagian lens wide pula. So kita tengok ini adalah lens ultra wide, dan kalau kita tengok dekat sini low level of detail. So jom kita tengok detail sikit gambar ni secara besar. Ok, kalau kita zoom dekat bahagian atas ni, kita boleh nampak yang dia agak sharp sebenarnya. Cumanya dari segi detail yang fine detail yang kecil-kecil itu dia memang soft, dia memang nampak licin habis. Ok, kalau kita tengok dekat bahagian corner ni dia memang soft. Ok, bahagian atas ni kalau kita perasan dekat bahagian kanan ni sharp, tapi dekat bahagian kiri ni soft. So mungkin dia ada masalah dekat bahagian corner, yang mana dia tend untuk softkan gambar. Corner bahagian bawah ni pun sama, soft juga. Dan kalau kita tengok corner bahagian bawah ni pun soft juga di sebelah kanan ni. Dan untuk distortion kita boleh nampak lah dekat bahagian orang yang hujung sekali ni, memang dia ada sedikit distortion dekat bahagian badan. Dan untuk kaki, yes, memang distort kau-kau, kaki dia nampak panjang, tapi untuk muka dia taklah nampak terlalu distort sangat. Dari segi exposure cantik untuk ni. Dari segi noise tak nampak sangat noise dekat bahagian subjek ni, tapi detail dia memang kurang sikit lah. Alright, next kita ke lens tele. Ok, ni adalah close range tele dengan dalam keadaan shoot dalam keadaan 1000 lux cahaya. 1000 lux cahaya agak terang lah guys. So jom kita tengok detail untuk gambar ni. Okay, sebelum tu kita tengok laporan daripada Dexomark, dia cakap very low resolution. So jom kita tengok macam mana yang low resolution tu. Kita zoom sikit, memang yes, kita nampak yang dia tak berapa nak
detail dia tak berapa nak cantik lah guys. Dia tak nampak sharp, tak nampak detail tu seketul-seketul. Just memang low resolution lah gambar ni. Dari jauh kita nampak cantik, tapi bila kita zoom dekat memang out, nampak pecah lah. Ok, settle untuk gambar. Kita ke video exposure dan kontras pula. Untuk exposure dan kontras, gambar video ni direkam dalam keadaan yang dalam bilik yang gelap dan ada satu highlight dekat bahagian belakang. So accurate target exposure, muka kita boleh nampak jelas, dan wide dynamic range, tapi ada clipping dekat bahagian highlight lah. Ok, untuk bahagian color video pula, kita boleh nampak accurate white balance dan juga nice color. So dalam kawasan yang dengan lampu yang semua kuning, kita boleh nampak yang white balance dia masih lagi boleh overcome kawasan yang kuning ni. Kalau kita tengok Mi 10T memang habis kuning terus. Ok, jom kita tengok autofocus tracking untuk cahaya 1000 lam. Ok, kalau kita tengok dari sini, kita tak pastilah noise tu memang noise daripada gambar ataupun tak. Ok, tapi autofocus dia masa daripada depan nampak lebih sharp, bila dah dibawa ke belakang nampak kurang sharp, bila lama sikit baru dia sharp balik. So autofocus dia agak lambat lah untuk nak follow yang hujung tu, tapi masa dekat bahagian depan ni memang kita nampak yang subjek tu sharp lah. Dan kalau kita tengok review dekat sini, fast and accurate autofocus but occasionally loss of focus during tracking. So dia memang sharp, tapi ada part-part yang memang dia lost focus lah. Alright, kita tengok artifact untuk video pula. Okay, sama juga lokasi yang tadi mungkin di shoot masih lagi 1000 lam, dan kalau kita tengok dia ada masalah moy tadi juga dekat bahagian edges subject. Kemudian jom kita tengok untuk bahagian stabilization. Okay, oh no, memang dia nampak weird. Dia nampak weird langsung lah dalam video ni. Bagi saya, kalau still mungkin nampak cantik lagi, tapi apabila berjalan ataupun berlari memang out lah, memang tak boleh pakai lah video tu, memang dia nampak flat. Alright guys, so itu sajalah review untuk Xiaomi 11T Pro ni. So kalau korang ada komen dan cadangan, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.